Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Tujuan kali ini kami ke pembentang adalah untuk tugasan kumpulan untuk subjek GMGA 1024 Politik dan Pentadbiran. Terlebih dahulu saya perkenalkan nama ahli kumpulan kami, terdiri daripada Muhammad Nazib bin Duyuk, saya sendiri Khairunisa binti Jainuddin, Dustan anak Nanggu, dan Riden Deso anak Redan. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When the rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend we sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. When marimbas start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Tajuk tugasan yang kami diberikan adalah Kemelut Politik di Malaysia, apa kesudahannya? Baiklah, politik di Malaysia. Perkataan politik berasal daripada kamus Yunani polis yang bermaksud bandar-bandar. Seperti mana yang kita semua maklum, politik Malaysia adalah berdasarkan politik demokrasi. Setiap negara di seluruh dunia sekiranya mempunyai politik yang stabil akan memberi kesan yang positif terhadap negara. Seterusnya, sistem pentadbiran Malaysia. Yang hierarki pertama yang di Pertuan Agong.
Yang di Pertuan Agong mengetuai 3 badan kerajaan iaitu Badan Perundangan, Legislatif, Pemerintah, Eksekutif dan Kehakiman Judisiari. Di bawah Eksekutif merupakan Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Kabinet, Kementerian dan Jabatan. Di bawah perundangan adalah Parlimen, Dewan Negara, Dewan Rakyat dan Rakyat sebagai pengundi. Badan Kehakiman pula merangkumi kepada Ketua Hakim Negara dan bawahnya lagi Mahkamah. Yang di Pertuan Agong merupakan satu daripada 3 unsur parlimen selain daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Baginda berkuasa memanggil dan membubarkan parlimen dan merupakan ketua tertinggi Angkatan Bersenjata. Baginda juga berkuasa mengampunkan dan menangguhkan hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera. Baginda juga bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. Baginda juga boleh menitahkan Majlis Raja-Raja mengadakan mesyuarat bagi membincangkan keistimewaan, kedudukan, kehormatan, kemuliaan Raja-Raja Melayu. Walau bagaimanapun, Majlis Raja-Raja Melayu ini bebas daripada Badan Perundangan Persekutuan dan Negeri serta badan-badan eksekutif kerajaan. Yang di Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara melantik Perdana Menteri, melantik dan melucut jawatan Jemaah Menteri dan timbalan Perdana Menteri setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Yang di Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara melantik Perdana Menteri, melantik dan melucut jawatan Jemaah Menteri dan timbalan Perdana Menteri setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Terusnya Badan Perundangan, Legislatif. Perundangan merujuk kepada undang-undang yang digubal oleh Badan Perundangan yang bertanggungjawabkan oleh perlembagaan. Fungsi Badan Perundangan ialah menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Parlimen ialah badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita. Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Kemudian Badan Kehakiman Judisiari. Badan ini mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil berkaitan saman, biasanya memerlukan affidavit, dan mendengar perkara jenayah melibatkan kanun keseksaan, berkuasa mentafsir perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Sistem mahkamah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan tugas-tugas kehakiman. Slide seterusnya berkenaan pencapaian kemerdekaan negara Malaysia. Kemerdekaan Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan kemerdekaan ini menggabungkan dengan negeri Sabah, Sarawak dan Singapura pada tahun 1963 dan membentuk Persekutuan Malaysia. Walau bagaimanapun, negeri Singapura keluar dari Malaysia pada tahun 1965. Setelah negara Malaysia mencapai kemerdekaan, terdapat berbagai parti politik yang muncul. Parti politik ialah sekumpulan orang yang mempunyai ideologi untuk mencapai matlamat bersama. Mereka ini berjuang untuk mendapatkan kuasa. Ahlinya membayar yuran keahlian dan selalunya memberi kesetiaan dan komitmen terhadap parti. Sikap perkauman juga menjadi asas pembentukan dan penyatuan ahli parti, contohnya UMNO, MCA dan MIC. Parti ini ditubuhkan dengan matlamat untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing-masing. Secara keseluruhannya, slide dari slide kedua dan keenam merupakan pengenalan kepada sistem pentadbiran negara Malaysia. Sekian dari saya. Seterusnya saya akan membentang seterusnya.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazib bin Duyuk. Nombor metrik 258125. Okay, subjek yang akan dibentangkan adalah mengenai politik dan pentadbiran GMGA 1024. Okay, slide ini adalah menceritakan mengenai kemelut politik di Malaysia. Saya akan menerangkan slide yang ke-6 di mana pembinaan negara bangsa. Malaysia seperti yang kita kenali adalah sebuah negara yang mempunyai multi etnik, iaitu pelbagai kaum dan berbilang bangsa. Kemunculan pelbagai parti politik membawa kepada pelbagai krisis cabaran utama. Parti yang lemah kurang mendapat sokongan, dan mana parti itu akan bergabung dengan parti yang lain. Kewujudan Perlembagaan Malaysia adalah untuk memastikan dan memberikan kefahaman asas mengenai etnik dan kerajaan dan menjadi panduan kepada semua rakyat Malaysia mengenai penentuan cara pemerintahan sesebuah negara, penetapan hak individu, warga negara serta batasannya, dan juga jaminan terhadap kebebasan. Okey, seperti yang kita tahu semua, pada tahun 2019 satu wabak telah menular di seluruh dunia, yang mana wabak itu pada mulanya dikenali dengan pandemik 19 dan telah diubah kepada COVID-19. Ini berikutan daripada wabak itu berlaku pada tahun 2019. Penularan wabak COVID-19 ini telah memberikan impak terhadap politik di negara kita, yang mana tampuk pemerintahan negara telah beberapa kali bertukar. Ini adalah disebabkan pemerintahan amat sukar dilakukan dan dilaksanakan pada musim wabak tersebut kerana terdapat pelbagai cabaran yang terpaksa ditempuhi. Daripada gambar ini kita boleh melihat bekas mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad, kemudian telah digantikan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga pada kini dijawat oleh Tan Sri Ismail Sabri. Okay, kemelut. Kemelut ni menurut Kamus Dewan bermaksud keadaan atau saat yang genting dan juga bahaya. Kemelut politik berlaku disebabkan oleh konflik kerana tidak ada dua manusia yang mempunyai pendapat yang serupa. Perebutan kuasa politik masih berlaku walaupun negara sedang dilanda wabak berbahaya, yang mana wabak ini boleh membawa maut dan ada yang telah menyebabkan maut kerana mempunyai kadar kejangkitan yang cukup tinggi. Pemimpin parti politik seakan lupa dan alpa dengan kesusahan rakyat yang terkesan akibat daripada COVID-19. Mereka seharusnya memberikan tumpuan dan bantuan terhadap rakyat untuk keluar dari belenggu COVID-19. Okay, sekian daripada saya. Seterusnya rakan saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai slide ini. Sekian, terima kasih. Ini dikuatkuasakan. Ia adalah bertujuan untuk menyekat pergolakan politik dalam negara, menjadikan ia tidak teruk dan berikutan penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat. Selain itu, isu kemelut politik di Malaysia ini juga telah menyebabkan pilihan raya umum di negeri Sabah terjadi. Ini berikutan pergolakan parti politik di Sabah tiada penghujungnya. Perkara ini telah memberi kesan
ke atas peningkatan COVID di negeri Sabah. Dan yang terakhir, akibat daripada kemelut politik di Malaysia ini tiada penghujungnya, pada 7 Julai 2021, kepimpinan yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah tarik balik akibat daripada Majlis Tertinggi UMNO telah menarik balik sokongan ke atas beliau kerana beliau dilihat tidak dapat menyelesaikan kemelut politik di Malaysia. Oleh itu, pelbagai isu terjadi akibat daripada kemelut politik itu. Sekian, terima kasih.